Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Syazwana bersiaran daripada Taiping, Perak. Okey, atas permintaan saya akan sharekan 5 keperluan asas yang perlu ada pada label makanan. Okey, saya teruskan. Yang pertama adalah nama sebutan sebenar. Okey, nama sebutan sebenar adalah, contohnya kalau kat sini dia tak ada nama sebutan yang tepat lah. Dia tulis kat sini coffee mix. Di mana kalau dalam akta makanan, kita perlu rujuk dalam akta makanan. Jadi kalau coffee mix ni sebenarnya dalam akta makanan dia adalah kopi pracampur. Jadi dia ada definisi dia. So keperluan yang pertama, kalau kita kena tahu pasaran kita dekat mana. Kalau pasaran kita ni ekspor keluar, memang tak jual di Malaysia, tak apa kalau nak gunakan bahasa Inggeris. Tapi kalau memang pasaran kita ada di Malaysia, wajib untuk ada dalam bahasa Melayu. Okey, itu dari segi nama sebutan sebenar. So yang pertama kena pastikan pasaran dan juga cek dalam akta makanan dia di bawah klasifikasi yang mana. Okey, yang kedua adalah perlu tahu dia punya ramuan. So kita kena masukkan ramuan. Macam mana kita nak cek ramuan kita? Okey, ramuan. Okey, seperti mana kalau kita tengok dekat sini, mungkin tak nampak kan? So kita akan selalu semak ramuan. Okey, saya bacalah. Ramuan dekat sini dia ada gula, creamer, minyak kelapa, sodium, sampailah last sekali dia tulis tidak mengandungi perasa kopi tiruan. Okey, tapi apa yang perlu saya tekankan kat sini, untuk ramuan kita perlu mengikut susunan menurun. Maksudnya kalau susunan menurun, paling atas sekali adalah kandungan yang paling major. Maksudnya paling banyak lah. Kalau kat sini kita tengok dia tulis gula, maksudnya kita tahu gula yang paling banyak sekali. Okey, lagi apa lagi kalau ramuan kita, contohnya kalau produk tu dia okey, produk yang macam mana kita perlu masukkan ramuan adalah yang mempunyai ramuan ataupun bahan-bahan yang dia masuk dalam ni lebih daripada 2 bahan. Kalau satu bahan je tak payahlah, maksudnya dia tak ada campur apa-apa. Okey, so kalau 2 bahan kita kena tulis ramuan. Dan kalau air, contohnya air tak termasuk dalam ramuan ni, air kita boleh exclude. Okey, kita masuk kepada yang ketiga, iaitu nama dan alamat pengilang. Okey, kena ada maklumat nama dan alamat pengilang, ataupun dalam bahasa Inggeris ni biasanya dia tulis produced by ataupun manufactured by. Okey, kalau kat sini dia tulis kat sini adalah tak nampak, tapi produk ni daripada Indon. So kita tahu sebenarnya produk ni daripada mana. So kalau macam contoh kat Malaysia, ada maklumat nama dan alamat pengilang lagi bagus. Sebabnya kita akan tahu daripada mana produk ni. Kiranya label ni macam kita lah, kita ada IC kan. Macam ni adalah label ni adalah maklumat yang mana kita akan communicate dengan kita punya pengguna, dan pengguna akan baca maklumat yang ada dekat label ni untuk keselamatan dan juga apa yang untuk macam pengguna pun tahu apa sebenarnya yang dia cari. Okey, kita dah ketiga. Yang keempat adalah tak ada akuan yang dilarang. Okey, akuan yang dilarang dalam makanan ni ada 2 jenis lah. Yang pertama dari segi dia punya dari segi akuan kesihatan. Okey, akuan kesihatan, dan lagi satu akuan dari segi dia punya kualiti lah. Okey, in term of kesihatan, kalau kita sebut sebagai makanan, kita tak boleh lah nak claim cakap minum kopi sihat dan kuat. Contoh minum kopi akan sembuhkan penyakit. Tak boleh. Sebab makanan, kita tahu makanan is untuk makan. Dia tak boleh menyembuhkan penyakit. Jadi kita kena clear bahagian bab tu lah. Kemudian kalau dari segi nutrien, okay, kalau contoh kat sini, okay, nampak tak perkataan dia first class. Kalau ikutkan dalam akta makanan 1983, dalam makanan dari sudut pelabelan kita tak boleh nak letakkan dia punya in term of quality kalau tak ada supported document. Contohnya kalau first class,
in term of apa yang kita boleh classifykan kopi ni sebagai first class. Contoh lagi kalau kita kata suci, organik, asli. Kalau kita boleh buktikan melalui lab test, contohnya kalau madu tu dia kata madu asli, tapi dia kena tunjukkan laporan makmal lah yang mengatakan memang madu tu adalah madu yang asli. Maksudnya kita nak elakkan dari segi penipuan lah dengan kepada pengguna. Okey, last sekali adalah dari segi penandaan tarikh. Okey, kalau kat sini kita boleh nampak lah dia punya maklumat dia expired date pada 20 hari bulan 10 tahun 2021. Tak nampak kan? Nampak tak? Okey, jadi pentingnya maklumat pendanaan tarikh ni, especially kepada mana-mana produk lah, ada dalam jadual kelima senarai produk yang wajib untuk diletakkan tarikh. Jadi penandaan tarikh ni penting adalah untuk macam kita bagi tahu in term of bahan kita ni, produk kita ni masih lagi dalam keadaan elok ke tak elok. Dan juga kalau dalam dari segi traceability, kita boleh trace kita punya produk. Contoh, tiba-tiba saya nak bancuh kopi, saya buka. Bila bancuh, tiba-tiba ada macam cicak lah contohnya dekat dalam kopi ni kan. Jadi macam mana saya nak buat customer complain dekat ataupun nak minta Indo Cafe ni buat product recall. So saya kena check dia punya maklumat daripada mana kilang dia. Kemudian saya akan kena contact lah pengilang ni dan bagi tahu maklumat expired date contohnya yang dia bekalkan. Sebabnya daripada sini dia boleh kesan dia punya production pada hari tu. Kalau memang ada problem, contohnya ada masalah lain, so dia akan buat product recall, maksudnya dia akan tarik balik produk dia. Contoh macam tu. Okey, last kali ni add on. Memang 5 kriteria yang wajib lah, tapi yang kebiasaannya lagi satu ni pun saya akan tengok juga selalunya maklumat berat dia. So itu biasanya kita akan tengok. Kalau dekat sini dia tulis berat bersih dia 20 gram. 20 gram. So kalau in term of berat, kita kena elakkan letak macam plus minus. Kalau zaman dulu-dulu kita selalu letak berat plus minus 20 gram contohnya kan. Jadi kita tak boleh tahu the exact berat yang sepatutnya ada pada satu seceh. Jadi kita ambil langkah selamat, kita tulis sama ada berat bersih ataupun berat minimum 20 gram. Jadi kiranya bila kita buat label tu, contohnya kalau berat ni dia terlebih 1 gram ke 2 gram ke, kita still lagi follow the apa yang dah stated dekat label. Contohnya berat minimum. So at least minimum berat 20 tu mesti kena capai. Kalau lebih tak apa. Okay. So saya harap perkongsian saya ni dapat memberi manfaat kepada semua. Selamat Hari Raya Aidiladha. Dan yang mana yang masih lagi dalam perjalanan ataupun yang belum lagi, hati-hati di jalan raya. Dan hari ni hari Arafah, so kita banyakkan istighfar dan banyakkan berdoa. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.